Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa afdalu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi kasihi para pelajar muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menyelamatkan kita daripada segala mara bahaya, terutamanya daripada wabak yang menimpa kita ini. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan ahli keluarga kita serta orang-orang yang kita kasihi, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang dan kerjasama Jabatan Agama Islam Pulau Pinang untuk menganjurkan program yang mudah-mudahan mendapat manfaat ilmu dia kepada seluruh para pelajar di Pulau Pinang dan seluruhnya umat Islam amna, insya-Allah. Dan kita meneruskan bacaan kitab ringkasan kitab Al-Kabair, kali ini pada tajuk dosa tidak membayar zakat. Dosa tidak membayar zakat. Kita semua ketahui bahawa zakat ini adalah satu cara untuk kita mensucikan harta kita. Kita mengumpul harta dengan kekayaan yang kita ada, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu kaedah untuk kita mensucikannya. Sebab tu nama dia zakat. Zakat maksud dia menyucikan harta kita daripada boleh jadi tak tahu punca-punca harta tu kita dapat. Mungkin ada yang terlibat dengan perkara yang syubhah dan sebagainya yang kadang-kadang kita tak ketahui. Maka caranya Allah nak sucikan dengan memberikan kita peluang berzakat, mendermakan sebahagian harta kita kepada orang lain yang lebih memerlukan. Dengan zakat ni kita bantu sahabat kita, kita bantu saudara kita, orang yang susah dan sebagainya. Dan zakat juga bukan sekadar beri bantuan untuk kita dan beri bantuan untuk orang lain, bahkan dengan zakat ini menambahkan rezeki kita sebenarnya. Dengan zakat, dengan bersedekah, memberi hadiah kepada orang. Tak pernah miskin orang yang bersedekah ni. Rugilah orang yang tak bersedekah. Dan berdosa besar orang yang tidak bayar zakat. Sebab tu zakat ni satu perkara yang wajib. Sungguh pun anak-anak pelajar mungkin belum lagi sampai tahap untuk mengeluarkan zakat, tak wajib lagi sebab tak kerja lagi, tak ada pendapatan lagi. Tapi satu masa nanti akan ada. Bila kita dah bekerja, dah ada anak isteri, dah ada pendapatan, masa tu kita akan kena kira dan keluarkan zakat. Maka sebab tu kita kena tahu ancamannya. Kenapa? Betapa Allah sangat benci dan tidak suka kepada orang yang tidak mengeluarkan hartanya untuk memberi zakat. Sebab tu kita kena dengar dan fahami supaya nanti ni kita jadi orang yang sentiasa nak keluar zakat, keluar zakat. Beri sedekah dan sebagainya. Zakat ni sangat untunglah, tak rugi kita mengeluarkan zakat ni. Lagi kita beri harta kita, lagi Allah ganti. Banyak cerita lah kalau kita baca, banyak cerita kalau dengar kuliah, banyak sangat cerita orang yang bagi duit ke orang, Allah ganti. Ada satu kisah ni, satu hamba Allah ni, dia pergi ke masjid semayang. Lepas semayang di masjid tu, di luar masjid tu ada budak-budak duk mengaji kelas mengaji Quran. Mengaji Quran, duk main-main. Lepas waktu mengaji tu, dia pemberehat duk main-main kat situ. Dia tengok budak-budak ni, dia kesian. Dia pergi beli cucuk, beli kuih-kuih, ayak, bagi kat budak-budak sedekah. RM24, 7 kupang. Lebih kurang lagu tu lah nilai harga barang yang dia beli tu. Lepas dia bagi tu, tak lama lepas tu, orang telefon dia. Bagi projek kat dia, RM24,700. Nilai sama dengan apa dia beli tu, cuma berganda. Tengok, Allah ganti. Sebab tu dalam Quran sebut, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa yang kamu nafkahkan,
Apa yang kamu berikan daripada sesuatu harta kamu tu, Allah akan ganti. Sebab tu tak rugi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar sekalian. Baik. Jadi hari ni kita akan dengar dalam kitab ni bagaimana ancamannya Allah Subhanahu taala sebut tentang zakat. Allah Taala firman dalam Quran surah Ali Imran ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil, yang kedekut dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka ini, menyangka bahawa huwa khairul lahum, itu baik untuk mereka. Orang yang kedekut ni memang dia rasa macam dia tak bagi tu, kira dia sonok lah kan. Kalau orang main minta derma dia tak bagi ke apa ke, orang minta zakat tak bagi, dia kata simpan harta dia tu cukup bagus lah. Bal, tidak, Allah kata apa? Bal huwa syarrul lahum. Sungguhnya perbuatan dia itu adalah buruk bagi dia sebenarnya. Merugikan dia di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dia dikata orang sebagai kedekut, di akhirat esok Allah siksa dia. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di akhirat esok mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Allah gantung kat leher dia semua harta-harta dia. Allahu akbar. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan bagi Allah lah jua hak milik segala warisan isi langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa-apa yang dia kerjakan. Apa yang dia buat, apa yang dia beri, semua Allah Ta'ala tahu. Maka sebab tu rugi kalau dia kedekutkan harta dia, tak mau nak bawa keluar zakat, sangat rugi. Kan? Ada satu peristiwa tu yang ustaz bisa jumpa satu orang ni, dia simpan harta dia, dia susah nak sedekah, susah nak zakat dan sebagainya. Akhirnya Allah jadikan dia orang yang nyanyuk. Allah hilangkan akal dia masa dia dah tua, harta banyak ni, tapi Allah hilangkan akal dia masa dia nyanyuk tu. Mai anak-anak dia ambil habis harta dia. Curi sain dia, ambil semua harta dia. Duit-duit dalam bank habis. Rugi dia. Kalaulah duit tu digunakan untuk infak, sedekah, bagi kat masjid, duit itulah yang akan kekal untuk dia. Duit itulah akan menjadi penolong dia di dalam kubur nanti. Kan, membantu dia di akhirat. Kalau dia buat masjid, dapat sebuah rumah dalam syurga dengan duit yang dia buat tu. Rugilah kalau dia tak buat macam tu. Akhirnya duit tu dia tak dapat guna pun di dunia, dia mati macam tu. Akhirnya lepas dia nyanyuk, dia meninggal. Duit dia habis lagu tu. Habis anak nak makan habis. Tu sangat rugi yang besar yang tu ustaz jumpa lah. Sedih lah. Nak cerita kisah ni memang sedih. Nak cerita betul-betul satu-satu kisah dia, memang sangat sedih. Tapi ini pengajaran untuk kita yang hidup. Pengajaran untuk kita yang hidup. Baik. Dan Allah Ta'ala firman lagi dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban. Sesungguhnya kebanyakan di antara pendeta-pendeta dan ahli agama Yahudi dan Nasrani, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta orang ramai dengan cara yang salah. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang manusia daripada jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menghimpunkan emas dan perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tak nafkahkan duit tu ke jalan Allah, buat keluar zakat, bagi sedekah dan sebagainya. Orang yang simpan harta ni, apa balasan dia? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Bagi berita kepada mereka dengan azab Allah yang amat pedih. Apa azab dia? Ni ancaman yang takut yang Allah Ta'ala beri amaran pada kita dalam Al-Quran. Yauma yuhma alaihim fi nari jahannam. Pada hari kiamat nanti dibakar emas dan perak dah tu. Yuhma alaihim,
emas perak dia tu dileburkan fi nari jahannam, dalam api neraka jahannam, fatukwa biha jibahuhum, dijadikan semacam besi yang macam setrika tu, fatukwa biha jibahuhum, diserikakan di dahi mereka, wa junubuhum, di rusuk-rusuk mereka, wa zuhuruhum, di belakang mereka. Diserika. Kita kalau kena serika sikit pun, Allahu Akbar. Duk serika baju, serika tudung apa, cuk terkena sikit, Allah, sikit punya pedih, sakit. Kan? Ni harta tu akan dileburkan dan Allah akan serika di seluruh tubuh kita. Allahu Akbar. Apa Allah Ta'ala kata lagi? Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu. Rugi kalau kita simpan dan kita tidak nafkahkan harta zakat ni. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan inilah rasalah azab pedih dengan dulu perkara-perkara yang kamu simpan. Barang-barang, harta-harta yang kamu simpan dulu. Sebab tu kita mesti ambil berat pasal zakat ni. Walaupun masih pelajar-pelajar lagi, budak-budak lagi tak tahu apa lagi, kena ambil, kena belajar. Sebab tu dalam pelajaran di sekolah, dalam sukatan pelajaran ada cerita pasal zakat. Belajar, ambil tahu, okay, zakat perniagaan berapa nak kena bawa keluar, zakat fitrah banyak mana, zakat unta, kambing ke, kalau belah kambing mana nak tahu. Jadi usahawan kambing ke satu hari kan. Kalau nak kata jadi usahawan unta, tak ada lah di Malaysia ni, tak ada lagi usahawan unta. Tapi mana nak tahu, ke usaha depan pun ada pelajar-pelajar jadi usahawan unta. Kena belajar cara kira zakat unta, cara kira zakat perniagaan. Kena ambil tahu semua tu. Ada, bawa keluar. Zakat ni bukan payah. Ada harta yang banyak, cukup sukatan dia, cukup nisab haul dia, bawa keluar. Tak ada, tak payah. Bukan payah zakat ni. Tak ada, silap-silap kita bukan bawa keluar zakat, kita terima zakat. Lagu tu. Baik. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi SAW beri kita peringatan, ancaman tentang zakat ni. Maksudnya, saya terjemahkan, bismillahirrahmanirrahim, daripada Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Nabi SAW sebut, orang yang memiliki emas dan perak tapi tidak mengeluarkan zakat, maka ia pada hari kiamat nanti akan dipukulkan dengan satu alat daripada api neraka Allah. Dipukul dengan satu penukul yang panas daripada api neraka. Kemudian alat itu dibakar. Alat tu dilayung pula, dibakar bagi panas. Kemudian diserikakan pada dahi dia, rusuk dia dan belakang dia. Dan alat itu bila dia sejuk, dipanaskan lagi. Sejuk balik, dia on balik switch dia. Macam serika. Sejuk, dia on balik, buh balik. Allahu Akbar. Kalau nak tahu rasa ke mana, try ambil serika buh, tengok dah. Allah. Kan? Kena api lighter pun riau. Kan? Kena api bara, api sikit ni. Duk bakar barbecue, kena api bara sikit ya, kat tangan. Riau dah. Ni nak serika. Allah, lagi sakit. Alat itu sejuk, dipanaskan lagi. Yang mana perhitungan masa dia ialah 50,000 tahun. Tahu dia. Siksa tu, jumlah masa dia 50,000 tahun. Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Allah. Ni 50,000 tahun di akhirat. Lama mana tak tahu nak abang. No. Lama-lama. Kita hidup pun takat 60 tahun saja. Kan? Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Lama mana? Allahu Akbar. Lama yang amat. Kemudian bila dah habis dah semua perhitungan manusia, dah habis 50,000 tahun, maka barulah ditentukan pada dia sama ada ke syurga atau neraka. Barulah tengok amalan dia hal lain. Kan? Barulah kalau ada amalan baik lebih, syurgalah dia. Kalau tak ada, Allahu Akbar, wal-iyazubillah, kita minta simpang neraka Allah. Dan Nabi ditanya lagi. Sahabat Nabi dengar cerita ni, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana pula orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya? Orang yang bela unta, cukup nisab dia, cukup haul dia tak boleh keluar zakat unta dia. Maka Nabi SAW menjawab, bagi pemilik unta yang tak boleh keluar zakat dia, kelak pada hari kiamat akan berada di satu dataran yang tanah dia rata, penuh dengan unta-unta dan anak-anak unta miliknya tu. Kemudian semua unta tu akan memijak dia, pijak dia sampai hancur, dan gigit dia dengan mulutnya
Selepas selesai unta yang terakhir gigit, akan diulang balik unta yang awal gigit. Tiap-tiap unta tu akan gigit, pijak, gigit, pijak. Allahu Akbar. Kita kena gigit dengan kucing pun jenuh riau. Kan? Kucing gigit kita pun jenuh kita riau. Tambahlah dengan 10 ribu binatang gigit kita hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti, sehari panjangnya bersamaan dengan 50,000 tahun. Ini dalam hadis ni. Kalau dalam Quran, ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Sehinggalah Allah memutuskan hal tersebut di antara manusia, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Tengok. Dah habis dah jumlah 50,000 tahun. 50,000 tahun dia disiksa di akhirat tu, baru putuskan. Dia ni nak masuk syurga ke masuk neraka. Tengok amal baik dah. Allah. Itu zakat unta. Kemudian ada lagi sahabat yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana pula orang yang tak bawa keluar zakat lembu ataupun kambing? Nabi SAW menjawab, bagi pemilik lembu atau kambing yang tak keluar zakat, kelak pada hari kiamat nanti, dia juga akan berada satu dataran yang kasar, di mana lembu dan kambing yang mempunyai tanduk masing-masing, haiwan itu akan tanduk dia, pijak dia dengan kaki. Selepas selesai tanduk satu kumpulan sampai habis semua, ulang balik, sampailah tempoh masa 50,000 tahun, dan habis hukuman tu Allah akan putus sama ada dia ni ke neraka ataupun ke syurga. Allahu Akbar, wal'iyyazubillah. Itu satu ancaman yang cukup menakutkan. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk orang yang tak mau keluar zakat ni. Kemudian sabda Nabi lagi dalam satu hadis yang lain, ammal awwalu thalathatin yadkhulunan nar. Adapun di antara 3 golongan yang mula-mula masuk neraka Allah. Yang pertama, fa amirun musallitun, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, yang dia diberi kuasa pimpinan, kalau dia memimpin dengan keadaan yang menzalimi orang, dia ada antara orang yang pertama masuk neraka. Wa dhu sarwatin min mal la yuaddi haqqallahi fi malih. Dan orang yang kaya, ada duit, ada harta, yang tidak melaksanakan hak-hak Allah di dalam harta kekayaannya, yakni tak bawa keluar zakat. Dia ada duit, ada harta, tapi tak bawa keluar zakat. Ni antara orang yang mula-mula masuk neraka. Dan last sekali, wa faqirun fakhur, dan orang yang fakir dan ada sifat sombong dalam diri dah. Sifat sombong ni cukup bahaya. Jangan bagi ada sikit pun, walaupun sebesar hama pun, sifat sombong dalam diri kita. Sifat sombong ni menyebabkan kita tak layak masuk syurga. Wal'iyyazubillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi lagi berkata, siapa yang punya harta yang bolehkan dia untuk tunai haji ke Baitullah, tapi tak mau pergi haji. Ada orang lagu tu, dia ada harta, ada duit, tapi dia tak mau pergi haji. Dia kata apa? Tak sampai seru kononnya. Dia benda bukan tak sampai seru, dia tak mau usaha pergi. Pergi daftar lah. Pergi daftar, pergi usaha buat rayuan, kamu boleh pergi. Dia tak mau usaha. Jadi kalau orang macam ni, ataupun orang yang telah wajib keluar zakat, namun dia tak mau mengeluarkannya. Dia ada duit nak pergi haji, tak mau pergi haji. Ada duit nak keluar zakat, tapi tak mau keluar. Kelak akan meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia selepas mati. Esok akhirat baru dia menyesal. Ya Allah, akhirat dah. Ya Allah, menyesal aku. Macam mana aku nak buat ni? Aku dah terlupa nak bayar zakat. Aku dah tak pergi haji. Aku ada peluang. Minta ke Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Baru dia sebut macam mana sebut dalam surah As-Sajdah tu. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan, kami dah tengok, kami dah dengar. Farji'na na'mal salihan. Kembali kami ke dunia. Inna muqinun, kami yakin. Masa tu tak ada arah. Allah Ta'ala sebut dalam surah surah Al-Munafiqun ayat 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Dan dermalah apa sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kamu min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum kamu sampai ajal, sebelum kamu meninggal dunia. Laula akhartani fayaqulu laula akhartani. Masa tu ada orang yang akan kata, dekat malaikat nak ambil nyawa dia, baru dia kata laula akhartani
Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, kalaulah kamu lewatkan sikit ya, ila ajalin qarib, pada waktu yang pendek aja, fa as-saddaqa, aku nak sedekah, wa aku minas salihin, dan aku nak jadi orang soleh. Tengok, waktu dekat nak mati tu, dah malaikat dah nak ambil nyawa dah, baru dia nak minta nak sedekah, nak minta nak keluar zakat. Masa tu Tuhan tak undang dah masa duduk dekat tu lah. Tengok satu benda yang Allah nak tunjuk kat kita. No? Masa tu, masa yang singkat yang dia minta kat Allah tu, dia tak minta nak sembahyang, dia tak minta nak buat amalan ni, tapi dia minta nak sedekah ataupun nak keluar zakat. Pasal apa? Itu yang amalan yang paling mudah. Amalan yang paling mudah nak buat. Kan? Kita hanya buat keluar. Ya. Sebab tu jangan ada sifat bakhil tu dalam diri kita. Kalau kita nak jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Dalam Quran sebut wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang boleh buang sifat bakhil tu dalam diri dia, fa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Sebab tu kita mesti jaga dengan diri kita. No? Dan di akhir ni sebelum kita tutup, satu hadis lagi untuk peringatan buat kita supaya kita ni sentiasa ambil tahu tentang zakat ni, sentiasa rasa untuk nak infak harta kita ke jalan Allah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa dikurniakan harta oleh Allah, man atahu Allah malan falam yuaddi zakatahu, tetapi dia tidak mahu mengeluarkan zakat, maka muthila lahu maluhu yaumal qiyamah, akan dirupakan, akan dijadikan hari kiamat nanti hartanya ditukarkan, dirupakan sujja'an aqra, kepada seekor ular yang ganas yang bernama Sujja'ul Aqra. Lahu dhabibatani, dia mempunyai dua taring. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, yang berbisa pada hari kiamat nanti. Thumma ya'khudhu bilihzimatihi, yakni bisidqaihi. Kemudian dia akan membelit tuan punya dia tu, harta atau punya harta tu pada hari kiamat nanti, dan berkata, thumma yaqulu ana maluka, sayalah harta kamu, ana kanzuka, sayalah harta simpanan kamu di dunia dulu. Kemudian dia akan baca ayat yang tadi, wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Jangan sangka orang yang kedekut di dunia ni dengan apa yang Tuhan bagi kat dia, kelebihan harta adalah baik untuk dia. Bal huwa syarrul lahum, sedangkan harta tu sebenarnya buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma baqilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan dengan apa, iaitu dengan harta yang dikedekut tu pada hari kiamat nanti. Walillahi mirasus samawati wal, Allah lah kepunyaan Allah atas langit dan bumi, segala isi kandungan dia. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh itu Ustaz menyeru untuk diri Ustaz dan para pelajar serta muslimin dan muslimat sekalian, kita kena prihatin, kita kena cakna, kita kena ambil tahu tentang zakat dan juga bagaimana cara menunaikan dia. Dan perhatikanlah juga di sekitar kita, saudara-saudara kita, jiran kita yang susah dan sebagainya. Bantu mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni kita, selamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Yang mana kita dengar tadi hadis dari Al-Quran yang ancamannya cukup pedih. Sampaikan ada ulang yang akan membelit kita. Ulang yang asalnya harta kita berupa ulang akan belit kita dan akan gigit kita dengan taringnya yang berbisa. Mudah-mudahan Allah selamat kita dan ahli keluarga kita daripada sifat bakhil ini. Mudah-mudahan kita sentiasalah jadi orang yang sentiasa mengerjakan, melakukan, menafkahkan harta kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.